Kamen, ada pelanggan. Oh. Selamat pagi, makcik. Makcik nak buat permohonan ni. Susah ni. Sebentar, makcik. Ha. Kenapa ni nak? Ada masalah ke? Macam ni lah, makcik. Kalau ikut hati saya yang mulia ni, saya memang nak tolong makcik. Tapi, makcik kenalah bagi bayaran perkhidmatan. Perkhidmatan apa ni nak? Setahu makcik, tak ada kena bayar apa-apa. Kena makcik. Kalau tak lambat ni. Oh, macam tu. Sekarang baru makcik faham. Kamen, bayaran apa ni? Jalankan tugas dengan amanah. Jangan amalkan rasuah. Jangan mengambil kesempatan. Kita mesti jujur dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Next. Saya datang nak mohon kerja ni, cik. Susah ni. Rasuah membawa padah. Ingat. Check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night. Zainal kepada Syukur. Zainal. Sana oleh Zainal. Zainal Abidin sekarang. Zainal Abidin sekali lagi. Zainal Abidin. Zainal Abidin. Zainal Abidin. Cantok kepada Zainal. Zainal Abidin. Zainal Abidin. Zainal. Zainal Abidin. Zainal Abidin. Zainal. Zainal Abidin. Zainal. Zainal. Zainal kepada Syukur. Zainal Abidin Hassan, satu nama megah di persada sukan bola sepak negara. Beliau pernah menjadi seorang pemain bola sepak yang terkenal pada era 1980-an dan 90-an di Malaysia. Anak jati negeri jersey merah kuning ini pernah menerajui pasukan Selangor, Pahang dan turut bertarung di dalam pasukan kebangsaan. Anak ke-11 dari 12 adik-beradik ini mula terserlah apabila berjaya mewakili Selangor dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia kategori bawah 12 tahun dan berjaya memperoleh tempat ketiga dalam kejohanan tersebut. Di peringkat menengah, Zainal mewakili Selangor dalam acara bola sepak dan sepak takraw. Zainal seorang yang sangat aktif dalam sukan, sehinggakan beliau dianugerahkan sebagai olahragawan terbaik peringkat menengah. Akhirnya, beliau bertekad untuk menumpukan pada satu jenis sukan sahaja, iaitu bola sepak. Santok Singh. Zainal cuba mengantar kepada Zainal.
Saya melibatkan diri dalam bola sepak daripada saya umur yang begitu rendah. Makna 7-8 tahun saya dah minat bermain bola. Umur saya 12 tahun saya telah mewakili sekolah-sekolah Selangor. Itu tahun 74. Saya dah mula mewakili pasukan negeri hingga saya berusia 15 tahun. Saya telah mewakili remaja Selangor. Bila saya umur 17 tahun, tahun 1979, saya dah diserapkan ke pasukan utama Selangor. Tahun 1979 tu hinggalah tahun ke 1999. Saya aktif dalam bermain. Selepas bermain tahun 2001 saya telah melibatkan diri di dalam kejurulatihan dan saya telah meneruskan kejurulatihan saya sehingga hari ini. Terlampau banyaklah kenangan manis dan kenangan pahit di dalam bola sepak, tapi yang terkilan sekali tidak dapat melayakkan diri di Piala Dunia lah, itu yang paling terkilan sekali. Tokoh sukan yang berketurunan Kenya ini memulakan kerjayanya sebagai pemain bola sepak pada tahun 1980. Dengan kelebihan sosok tubuh yang tinggi, Zainal diletakkan sebagai pemain pertahanan. Zainal telah membantu Selangor menjuarai Piala Malaysia 2 tahun, iaitu pada tahun 1981 dan 1982 berturut-turut. Morocco sekali lagi keras pada Taisir. Yahya Jusof. Bagi saya, kelayakan tahun 85 iaitu untuk Piala Dunia 1986 itu adalah yang paling hampir sekali pasukan Malaysia ingin melayakkan diri ke Piala Dunia. Kami kehilangan satu mata daripada Korea. Kita telah seri dengan Nepal di Nepal. Itulah kesilapan yang telah berlaku dan akhirnya kita telah terlepas satu mata untuk melayakkan diri. Zainal Abidin. Sudah menjadi adat bola sepak, pasti ada yang berhijrah ke pasukan baru. Bakat dan kelincahan Zainal telah mencuri perhatian Pahang FA. Zainal menerima tawaran yang lebih tinggi dan berhijrah ke pasukan tersebut pada tahun 1983. Penghijrahan Zainal ke pasukan Pahang FA telah membuahkan hasil. Pada tahun 1983, pasukan tersebut telah merampas Piala Malaysia. Zainal Abidin Hassan sebagai pemain bervariasi terselah apabila beliau dikatakan sebagai penyerang yang paling digeruni di dalam kancah Liga Malaysia dan antarabangsa. Pada tahun 1987, Zainal telah digandingkan bersama Dollah Saleh dan mendapat julukan penyerang kembar yang digeruni oleh peminat sukan bola sepak negara. Ketika bersama Pahang, Zainal berjaya membantu pasukan mendapat tempat ketiga dalam Liga Semi Pro 1991, juara pada tahun 1992 serta juara Liga Perdana pada tahun 1995. Oleh William Mandro. Memang banyaklah kenangan-kenangan manis dan pahit. Kenangan yang manis adalah saya yang pertama telah mewakili negara begitu lama dan telah mengutip cap yang begitu banyak untuk pasukan negara dan juga telah menjadi seorang pemain yang dikenali di rantau Asia dan saya telah berpindah posisi daripada pemain pertahanan ke pemain penyerang. Dan juga saya telah bermain begitu panjang dengan pasukan kebangsaan. Jadi di situ banyak juga trofi-trofi ataupun kejayaan bersama pasukan, baik pasukan negeri, baik pasukan kebangsaan. Kenangan-kenangan manis, saya telah mendapat banyak kasut emas, pemain terbaik, dipilih pemain-pemain terbaik dan juga dicalonkan pemain terbaik Asia.
Dan ini semua adalah kenangan-kenangan yang manislah bagi saya sebagai seorang pemain. Perbezaan pemain dan menjadi jurulatih, kerana kita bermain, kita menerima arahan daripada jurulatih apa yang perlu kita lakukan untuk perlawanan-perlawanan ini. Sebagai jurulatih, kita kena mengendalikan pasukan. Ini memanglah amat berbeza. Banyak kerja rumah harus dibuat, banyak latihan harus dibuat. Saya tidak boleh lari daripada bola sepak sehinggalah hari ini. Sebab tu saya masih lagi di dalam arena bola sepak kerana saya mencintai bola sepak. 1-0. Legenda bola sepak negara yang lahir pada 9 November 1963 ini merupakan seorang pemain yang berjiwa besar. Beliau pernah bermain bersama dengan beberapa legenda bola sepak seperti Mokhtar Dahari, Soh Chin An dan Syukur Saleh. Setelah bermain dengan pasukan Pahang selama 14 tahun, beliau kembali ke pasukan pertama disertainya, Selangor, sehingga tamat karier beliau sebagai pemain bola sepak. Zainal Abidin Hassan menyertai pasukan kebangsaan sekitar tahun 1980-an. Beliau pernah menjadi kapten pasukan kebangsaan dan dikeruni lawan di peringkat Asia Tenggara. Mula bertindak sekarang. Balik kepada Azizul. Zainal. Bagi saya memang yang pertama, saya mengikuti abang-abang saya yang bermain bola sepak untuk pasukan negeri dan juga pasukan negara ketika saya masih lagi sekolah. Apabila saya melihat abang-abang saya, itu adalah satu dorongan saya untuk bermain bola sepak, dan juga saya inginkan seseorang yang boleh mengajar saya. Alhamdulillah, kemahiran saya dapat dilihat oleh seorang jurulatih yang terkenal, yang dihormati, iaitu Allahyarham Tan Sri Datuk Gani Mihat. Dia telah mendidik saya daripada basic skill, basic teknik, kemahiran mengawal bola. Saya telah dilatih bawah beliau tiap-tiap hari selama 4-5 tahun bersendirian, dan alhamdulillah saya telah mendapat nikmatnya, dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Allahyarham kerana telah membentuk saya menjadi seorang pemain. Saya telah dilatih oleh banyak jurulatih-jurulatih yang ternama, baik di dalam negeri dan di luar negeri, dan salah seorangnya adalah Frank Lord yang telah mengubah posisi saya, telah menampak kemahiran saya lebih baik di bahagian penyerang, dan beliau telah transform saya menjadi seorang penyerang. Nasir kepada Zainal. Zainal dijatuhkan lagi oleh pemain Singapura. Nurhalis Safi memberikan. Zainal baik membiarkan kepada, sekali lagi Zainal. Peluang untuk Malaysia tak dapat. Edisi sulung Piala AFF Tiger Cup merupakan kejohanan terakhir beliau bersama pasukan kebangsaan. Di kejohanan tersebut, Malaysia tewas dengan Thailand 1-0 di peringkat akhir. Sekali lagi Zainal dianugerahkan sebagai pemain paling berharga kejohanan MVP. Beliau mula mewakili negara ketika berusia 17 tahun. Karier beliau berakhir bersama pasukan kebangsaan pada tahun 1997. Zainal Abidin sangat meminati Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari kerana corak permainannya yang sangat bagus. Beliau juga pernah menjadi anak didik Allahyarham Datuk Haji Abdul Ghani Minhat yang banyak memberi tunjuk ajar dalam membentuk corak permainan yang berkualiti. Zainal sendiri yang merasa kehampaan ini. Berapa kali mematahkan serangan dibuat oleh pasukan Singapura, dan Zainal Abidin sekali lagi terbuka peluang untuk Malaysia. Nasir Yusof. Bagi saya memang kalau kita nak bandingkan, memang banyak perbezaan. Dulu kita mempunyai begitu ramai sekali pemain-pemain yang mempunyai tahap yang begitu tinggi. Bola sepak dulu dengan sekarang memang amat berbeza, kerana dulu banyak pemain-pemain yang lebih daripada skill individu, dan juga mereka tidak profesional seperti sekarang. Bermakna mereka bertugas dan bermain bola. Jadi tumpuan itu tidak sepenuh masa, tetapi mereka
memberi segala-galanya, jiwa dan raga kerana minat mereka di dalam bola sepak. Tetapi zaman sekarang dah berbeza, iaitu bola sepak adalah kerjaya kita. Walaupun kita tidak dapat melahirkan ramai pemain-pemain seperti dulu, tetapi permainan sekarang dah berbeza. Permainan sekarang lebih sistematik, lebih pantas dan tidak dinafikan bola sepak tetaplah sukan nombor 1 di dalam dunia. Bermakna ini adalah tumpuan semua rakyat. Memang saya mula-mula bermain dengan Allahyarham Dato' Moqtadari. Apabila beliau Allahyarham Dato' Moqtar ingin bersara, dia telah berkata pada saya cari penyerang untuk mengganti dia untuk bermain bersama saya kerana usia arwah yang dah berusia. Saya telah kemukakan pada arwah ada seorang pemain dari Johor, Dola Saleh nombor 9, dan pasukan Selangor telah berusaha mendapatkan Dola bermain untuk Selangor, dan di situlah mulanya saya bermain dengan Dola di tahun 80-an. Dan walaupun sebelum itu saya di pasukan kebangsaan, Dola di dalam pasukan kebangsaan juga, tetapi kita tidak dapat bermain bersama kerana penyerang ni mesti mempunyai keserasian yang baik. Jadi apabila Dola Saleh berhijrah daripada Johor ke Selangor, kami ditempatkan di satu tempat yang sama di Public Bank, bermain untuk kelab yang sama, bermain untuk negeri yang sama, dan cara tak langsung kami pun bermain untuk pasukan kebangsaan yang sama. Di sini persahaman telah dibentuk, dan telah akrab dan telah memahami sikap masing-masing di luar dan di dalam padang. Ini menyenangkan saya dan beliau, Dola Saleh, dan juga pasukan. Ternyata, tokoh bola sepak terkenal ini, seorang yang peramah dan tidak lokek berkongsi pengalaman perjalanan seorang pemain bola sepak negara. Antara pengalaman paling manis beliau ialah ketika menjuarai Sukan C 1989 di bumi tercinta setelah sekian lama tidak memperolehi pingat emas. Zainal berazam sejak kecil lagi untuk menjadi pemain bola sepak negara. Dek kerana minat yang mendalam, hampir seluruh masa beliau dihabiskan untuk bola sepak. Banyak masa beliau dihabiskan di padang. Zainal Abidin Hassan menggantung bootnya pada tahun 1999. Beliau terpilih untuk mengendalikan pasukan bawah 17 tahun, pasukan Malaysia. Pada tahun 2002, beliau dilantik sebagai penolong jurulatih pasukan Harimau Melaya. Selepas itu, beliau terlibat sebagai pengendali pasukan Pahang. Menjulang Pahang memenangi Piala Liga Super Malaysia dan Piala FA Malaysia pada tahun 2006 merupakan kejayaan beliau sebagai pengendali pasukan Pahang. Kini, Zainal dan Pahang tidak dapat dipisahkan. April 2014 hingga kini, Zainal memimpin pasukan Pahang. Di bawah pimpinan beliau, Pahang berjaya mengekalkan kejuaraan Piala Malaysia selepas menumpaskan pasukan JDT dalam aksi final Piala Malaysia 2014. Cinta Zainal terhadap sukan bola sepak tidak perlu dipersoalkan lagi. Sehingga kini, nama beliau masih gah dan aktif dalam kancah Liga Bola Sepak Negara. Beliau sentiasa mencari ramuan terbaik untuk mengembalikan zaman kegemilangan yang pernah dinikmati suatu ketika dahulu. Di mana tumpah kuah kalau tidak ke nasi? Zainal menurunkan ilmu kepada anaknya, Muhammad Zaiza.
Zaiza dikatakan ikon baru pasukan Pahang dan turut mempunyai susuk tubuh yang tinggi dan tegap. Zaiza mampu menjadi penyerang tempatan yang digeruni kelak. Saya mengenali Zainal bin Hassan sejak tahun 2000. Masa itu saya masih di sekolah dan dia masa itu dah jadi jurulatih. Saya memang kenal sangat dengan dia dan bagi saya dia seorang yang jurulatih yang baik. Bagi saya dia seorang yang sangat kelakar. Bagi kami dia seorang pemimpin, sebagai bapa, kadang-kadang jadi sebagai abang. Memang kami kat sini sebagai satu family. Yang saya kagumnya dia mudah menerima apa saja pandangan kami dan kita pun senang bekerja dengan dia. Jika kita ada apa-apa yang perlu bantuan di dalam padang, dia akan tunjuk, dia akan bagi kita nasihat, mudah untuk kita berbincang. Dia ni banyak kelebihannya, dia seorang yang mempunyai teknik yang baik dan dia juga seorang jurulatih yang inginkan satu kejayaan. So apabila dia buat satu benda tu full commitment. I think, well, to me he's a very good man personally. He's a good person at heart and he's a very good coach because on and off the pitch he always help the players and always looking out for the best of the players and Pahang team. As I tell you, he's a very good person. He's very modest. He hardly ever take praises for whatever the team does. He always praises the player, and he's the first person to say he got it wrong. So he's a very honest man, and so the way he does his job and deal with the players, we're always willing to fight for him to the end. That's why you always get that reaction from the players on the pitch. They're always fighting because of him. Saya mula terlibat bola sepak daripada kecil, daripada sekolah lagi dan dah memang minat main bola sebab daripada ikut mak bawa pergi stadium tengok ayah main bola kecil-kecil dulu, so minat tu datang. Lepas tu pada situ saya ambil sebagai serius lah nak jadi seorang pemain bola sepak. Kita amat bangga ayah yang seorang legend dalam bola sepak, kelakar, lepas tu peramah. Tapi bila datang waktu tugas atas padang, dia tegas sikit dengan budak-budak. Lepas tu dia memang berdisiplin, dia memang tekadkan disiplin untuk setiap pemain. Yang semestinya ayah saya seorang idola saya sejak kecil lagi sampailah sekarang, memang tetap menjadi idola saya sampai bila. Dan saya harap kerjaya dia sebagai jurulatih akan terus maju dan akan dapat lagi pencapaian yang tinggi-tinggi masa akan datang. Pengalaman saya bermain dengan Zainal adalah di Pahang, bermula dari musim 1983 lah sehingga ke peringkat antarabangsa. Coach Frank Lott ketika itu jurulatih Pahang menanyakan saya apa Zainal, posisi Zainal yang sebenar, sebab ketika itu Zainal berhijrah dari Selangor ke ni. Saya beritahu dia adalah sebagai fullback kanan. Sebab ketika itu fullback kanan kita adalah Datuk Jamal Nasir. Selepas 2 hari kita buat latihan di Kuantan, dilihat dia serta-merta membawa Zainal menjadi sebagai striker penyerang, berkembar dengan saya lah. So Zainal ketika itu amat kuat lah, amat pantas permainan dia, kelicitkan dia. So dia boleh membawa bola 3-4 pemain, dia boleh mitas lagi lah. So saya berganding dengan dia, begitu menjadilah ketika itu untuk pasukan Pahang lah. Sebab itu bawa ke Malaysia, masih lagi dikekalkan formasi itulah. Actually saya jumpa Zainal ni dah lama juga, masa time kita sekolah. Tapi after a while dia dah main bola kan. Kita orang kahwin tahun 1985. Dia seorang yang tegas juga, penyayang. And then salah satu sikap dia yang memang paling saya suka, dia memang kelakar. Loving apa semua. Anak yang sulung, Muhammad Zaiza, dia memang minat bola lah daripada dia kecil lagi. Dia memang minat sendiri, dengan sendiri dia. Dia pandai jalan lagi, memang tendang bola, memang dia suka. So yang nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 pun memang minat bola juga. Tapi saya cakap dengan diorang, pelajaran tu lagi penting. So saya nak diorang pursue dia punya study lagi kan. So cuma yang abang ajalah
yang teruskan dengan dia punya kerjaya main bola berjaya seperti mana abah dia kan. Kalau boleh memanglah all the time kalau ada game memang saya akan pergi menonton bola supaya dapat sama-sama dengan Zainal kat sana kan. Perlawanan tu kalau dia menang of course dia happy lah, tapi kalau dia orang kalah ke apa, so masa itulah yang saya akan beri dia semangat. Kalau lepas game memang dia akan rasa kecewa sangat. Dia tak akan pergi ke mana, dia duduk je kat rumah macam tu kan. Zainal Abidin Hassan, tokoh bola sepak sejati. Dalam hatinya bernyanyi, bola sepak dan negara, di mana terpaut cinta mulia. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultan.